Hai, selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam channel Cikgu Epon. Baik, hari ini cikgu nak mengajar murid-murid satu topik yang agak menarik juga. Mari kita lihat. Baik, hari ini cikgu nak mengajar murid-murid cara untuk membina ayat. Bagaimana cara untuk membina ayat? Ya murid-murid, sebelum itu, mari kita lihat dahulu apakah pengertian ataupun maksud ayat. Ayat ialah serangkai perkataan atau kesatuan yang membawa sesuatu maksud. Okey, maksudnya begini murid-murid ya. Ayat ialah susunan bait-bait kata ataupun perkataan yang apabila dibina memberi sesuatu maksud dan memahamkan orang yang membacanya. Itulah dia ayat. Ya murid-murid. Hari ini cikgu nak berkongsi dengan murid-murid satu kaedah yang cikgu rasakan amat berguna untuk membina ayat. Seperti mana yang murid sedia maklum, dalam satu ayat ialah kesatuan antara subjek dan predikat. Ya, tetapi hari ini cikgu nak ajar murid-murid satu kaedah bagaimana untuk membina ayat yang lebih mudah. Baik, kaedahnya begini. Cikgu gunakan kata tanya siapa apa, buat apa, mengapa. Kemudian cikgu perluaskan atau cikgu kembangkan ayat itu menggunakan kata hubung dan ataupun kata sendi. Bagaimana caranya? Siapa murid lebih tahu, siapa ialah kata tanya yang digunakan untuk bertanyakan tentang nama orang. Jika kita merujuk pada nama orang, biasanya orang itu akan melakukan perbuatan ataupun aktiviti. Jadi kita akan bertanya buat apa. Ya, kemudian perbuatan orang itu kita kembang luaskan dengan menggunakan kata hubung atau kata sendi. Baik. Cikgu murid-murid lihat contoh ayat yang cikgu bina. Siapa? Ibu. Ibu buat apa? Ibu memasak. Ibu memasak itu murid dah jadi satu ayat yang lengkap. Tetapi kita kembangkan lagi ayat itu dengan menggunakan kata hubung ataupun kata sendi. Ya, di sini cikgu gunakan kata hubung sambil. Jadi cikgu kembangkan ayat itu, ibu memasak sambil mendengar radio. Murid nampak tak? Ini ialah kaedah macam mana untuk membina ayat. Murid boleh gunakan kata tanya siapa ini untuk mengembangkan idea. Bagaimana untuk mendatangkan idea untuk membina ayat. Ya, contoh cikgu beri yang lain lah. Siapa Ali? Ali buat apa? Bermain bola sepak. Kata sendinya di padang. Murid nampak tak? Gunakan kaedah ini untuk membina ayat. Baik, daripada contoh yang cikgu beri tadi, inilah dia ayat yang kita dapat hasilkan. Ayatnya berbunyi, ibu memasak sambil mendengar radio. Mudah kan murid-murid? Senang je sebenarnya cara untuk membina ayat. Murid cuma perlu faham kaedah untuk memudahkan murid untuk membina ayat. Baik, cikgu teruskan ya. Okey. Kali ini cikgu gunakan kaedah yang sama. Masih lagi dalam ayat murid dah jelas kesatuan antara subjek dan predikat. Okey, kita gunakan kaedah yang sama. Tapi kali ini cikgu nak gunakan kata tanya apa. Bila kita sebut apa murid-murid, merujuk kepada benda. Benda atau tempat. Ya, siapa tadi? Manusia. Apa ini benda atau tempat? Jika benda atau tempat itu mesti berlaku sesuatu. Jadi kita gunakan kata tanya mengapa. Baru kita kembang luaskan menggunakan kata hubung ataupun kata sendi. Okay. Murid tengok ya contoh ayat yang cikgu beri. Apa banyak sampah? Mengapa dengan sampah itu? Sampah itu berselerak. Ayat tu dah lengkap dah. Banyak sampah berselerak. Kita kembangkan lagi menggunakan kata hubung atau kata sendi di atas lantai. Murid nampak tak di situ? Jelas kan? Mudah je untuk bina ayat. Murid bertanya dalam diri,
Okey. Subjeknya apa? Banyak sampah. Mengapa dengan sampah itu? Sampah itu berselerak. Kemudian berselerak di mana? Di atas lantai. Jadi maka terhasillah ayat murid yang lengkap. Mudah je murid-murid untuk membina ayat. Cuma murid kena banyak berfikir, wujudkan cetusan idea untuk menghasilkan ayat itu. Ya. Baik. Jadi daripada contoh yang cikgu beri, ayatnya berbunyi begini. Banyak sampah berselerak di atas lantai. Mudah kan? Jadi cikgu harap murid faham dan jelas bagaimana kaedah untuk membina ayat yang lengkap dengan cara yang paling mudah. Ya murid-murid, tahniah untuk anda. Hari ini anda telah berjaya mempelajari satu lagi ilmu yang cikgu rasa sangat penting, iaitu cara untuk membina ayat. Sebenarnya ada beberapa cara lain lagi murid, tetapi apa yang cikgu ajarkan hari ini ialah yang cikgu anggap cara yang paling mudah untuk murid membina ayat. Jadi cikgu mohon murid-murid teruskan usaha, binalah ayat selengkapnya menggunakan kaedah ini. Untuk itu cikgu akhiri dengan selamat maju jaya. Jumpa lagi. Bye.